Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita masih lagi dalam sudut dan tangent bagi bulatan bab 6 tingkatan 3. Dan saya minta kalau siapa-siapa yang belum lagi tengok video sudut dan tangent bagi bulatan pada video yang lepas, bolehlah menonton video yang lepas pada link yang saya tunjuk dekat bawah ni supaya bila saya terangkan dalam video ini, pelajar boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Baiklah, dalam video kali ini khas saya nak sentuh berkenaan dengan tangent dan beberapa contoh soalan berkaitan dengan tangent. Jom kita tengok apa itu tangent. Tangent kepada bulatan ialah garis lurus yang menyentuh suatu bulatan hanya pada satu titik sahaja. Titik tersebut dikenali sebagai titik sentuhan atau titik ketangenan. Contoh saya lukis satu gambar kat sini. Kita ada satu bulatan dan titik pusatnya di tengah-tengah dan ini adalah satu garis yang berada di luar bulatan dan garis itu menyentuh satu titik ataupun satu bahagian pada kawasan lilitan bulatan tersebut. Garis ini kita panggil garis tangent dan kita namakan garis ini sebagai PQR. Boleh dinamakan lah kalau dia ada garis tu ada hurufnya, boleh dinamakan garis tangent itu. Dan titik yang menyentuh antara garis tangent dengan lilitan bulatan itu kita panggil dia titik ketangenan ataupun titik sentuhan, iaitu dekat Q ni ya. Selain daripada itu, satu bulatan boleh mempunyai lebih daripada satu tangent. Contohnya ini satu bulatan yang saya lukis. Tadi kita ada PQR dekat sini. Dia boleh ada dekat sini satu lagi garis tangent PBC, ABC, ABC. Ada juga garis tangent dekat sini, EFQ. Yang mana dia punya titik sentuhan atau titik ketangenan pada Q, pada B dan juga pada F. Okey, ini pusat bulatan. Selain daripada itu, garis tangent ni dia boleh menjadi garis tangent sepunya. Maksudnya garis tangent menjadi tangent kepada lebih dari satu bulatan. Ini dinamakan sebagai tangent sepunya. Maksudnya ada satu garis tangent tapi dia menyentuh pada dua bulatan yang berbeza, pada dua titik sentuh yang berbeza pada bulatan yang lain-lain tu lah. Jadi kat sini titik sentuhan, titik ketangenan dekat Q bagi bulatan yang besar, bagi bulatan yang kecil yang berpusat pada M ini, R ini adalah titik ketangenan ataupun titik sentuhan. Dalam hukum tangent pada bulatan ini kita ada maklumat yang penting yang saya nak cerita yang kat bawah sekali ni. Setiap antara tangent dan jejari suatu bulatan, ia adalah sentiasa 90 darjah. Apa maksud 90 darjah? Maksudnya bila kita buat satu garisan, okay, saya tarik macam ni, dari pusat ni, turun ke titik sentuhan tu kan, ataupun titik tangent, dia mesti kat sini 90 darjah. Okay. Nampak? Dia mesti 90 darjah. Hukum dia memang macam tu. Garis tangent dan juga jejari. Dari pusat ke lilitan tu memang hukum dia, shape dekat area ni dia adalah 90 darjah. Jadi ilmu ni kena ingatlah. Hukum ni kena ingat dan kita nak pakai dalam soalan yang saya nak tunjuk ni. Baiklah, ini adalah contoh soalan yang pertama berkenaan dengan tangent kepada bulatan yang mana saya beri kamu dua bulatan dan dia ada satu garis tangent, iaitu yang rajah yang pertama ni, garis tangent dia adalah pada ABC, titik sentuhan ataupun titik ketangenan dia pada B. Dan pelajar boleh lihat, okey, daripada jejari ni, pusat dia sampai ke B, dia 90 darjah. Itu adalah hukum tangent lah. Yang mana kalau kita ada jejari yang menyentuh garis tangent, maka nilai sudutnya di sini adalah 90 darjah. Okay. Jadi persoalannya hitung nilai X dan Y. Okay. Jadi macam mana kita nak hitung nilai X dulu?
Kembali kepada hukum yang kita belajar waktu kita tingkatan 1 dulu pada satu garis lurus macam ni. Ini adalah diameter bulatan. Kita belajar dulu. Kalau macam ni, jumlah sudutnya adalah berapa? 180, betul tak? Kita guna balik ilmu tu yang kita nak pakai sekarang. Jadi kita lihat ini adalah satu garis lurus sebab dia adalah diameter bulatan. Maka kalau kita buat X tambah 130 darjah, totalnya adalah 180 darjah. Maka X kamu adalah 130 ni pindah sebelah. 180 darjah tolak 130 darjah. Kamu akan dapat 50 darjah. Boleh tekan kalkulator lah. Tak tekan pun boleh. Nombor bukannya betul 187 ke apa. Gandaan 10 kan tu kan. Tu dia. Pak. Yang kedua, kita nak hitung nilai Y. Kembali juga dalam ilmu yang kita belajar, jumlah sudut dia dalam segitiga dalam tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Kalau tingkatan 2 tu poligon. Jadi kita faham dalam satu segitiga ni, segitiga bersudut tegak ni ya. Satu segitiga difahamkan dia punya total nilai sudutnya adalah 180. Kalau tak ingat, boleh tengok tajuk poligon tingkatan 2. Ataupun tajuk sudut dekat dalam tingkatan 1. Yang tu kena check balik lah. Okay, jumlah sudut dia dalam segitiga adalah 180. Jadi X tadi kita dah dapat berapa? 50 darjah. Tambah dengan ini 90 darjah. Tambah dengan Y. Kita tak tahu berapa Y kita ni. Jadi bila kita tambah dua ni kita dapat 100. Kalau kita tambah 2 ni kita dapat 140 darjah tambah Y. Sama juga 180 darjah. Jadi 140 ni boleh pindah ke sebelah. Jadi Y sama juga dengan 180 darjah tolak 140 darjah. Kamu akan dapat 40 darjah. Jadi Y kamu adalah 40 darjah. Jadi dekat sini kamu guna semua hukum yang kamu belajar form 1, form 2 dulu untuk masukkan dalam tajuk tangent dalam bulatan ni supaya kamu dapat sudut pada X dan juga sudut pada Y. Boleh ulang kaji balik pada video-video yang lepas berkenaan dengan sudut di dalam segitiga dan juga sudut yang saya cerita 180 ni. Jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Sama juga, dia adalah satu bulatan. Dia bagi kat kita tangent A, B, C. Dia ada pusat dekat sini. Nilai pusat ini adalah tidak dia beritahu. Tetapi dia cakap kat sini bucu ni adalah 50. Dia suruh kita cari ni, hitung nilai X dan Y. Saya tulis kat sini. Hitung nilai X dan Y. Jadi macam mana kita nak cari nilai X dan Y? Okay, pertama sekali kita tengok pada sudut pada kosong tu dulu. Pusat bulatan ni. Kalau kat sini 50, maka sudut pada BOD adalah 2 kali 50 darjah. Kenapa? Yang tu saya minta kamu tengok pada video yang lepas. Kenapa sudut pada pusat ini 2 kali sudut di sini. Itu sebenarnya adalah salah satu hukum dalam tajuk bulatan. Pada video yang lepas saya sudah terangkan. Boleh ulang kaji pada video lepas pada link yang saya tunjuk dekat bawah ni. Tengok link ni, video ni, boleh pergi dekat situ ulang kaji. Kita dapat sini 100 darjah. Saya rasa saya nak label kat sini 100. Pap. Okey. Disebabkan ini adalah jari. Nampak ni? Ni jari ni. Yalah, ini pusat. Segi kelilitan. Bagi kelilitan dia adalah jari bulatan. Maka panjangnya adalah sama. Maka kalau awak tengok segitiga chicken out ni, yang kecil ni, dia sebenarnya sebuah segitiga sama kaki. Maksud nilai X dengan nilai kat tepi ni adalah sama. Nilai X dengan nilai kat sini adalah sama. Jadi satu segitiga jumlahnya adalah 180. Maka X tambah 100
darjah yang kita dapat tadi. Sini tambah sini tambah sini. Jumlahnya adalah 180 darjah. Semua segitiga sudut pedalaman dia jumlah adalah 180. Tak faham ke tengok video yang seterusnya? Bukan video seterusnya, video yang sebelum ni. Tu ada link kat bawah, boleh tengok. Itu video tajuk poligon. Boleh tengok kat situ. Jadi, X tambah X, 2X tambah 100 darjah, 180. Bolehlah kita buat persamaan linear. Okay. Yang 100 ni pindah sebelah, jadi operasi tolak. Yelah, kat sini kan tambah. Pindah sebelah jadilah tolak. Jadi, 80 darjah. Okay, 2X. X kamu, 2 kalau pindah sebelah apa? Operasi apa? Bahagi tau. Bukannya tolak, tambah ke bahagi. Sebenarnya 2X ni adalah operasi darab. Jadi bila pindah sebelah jadi bahagi. Maka 80 bahagi 2. Tak muat ni. Kita dapat 40 darjah. Maka X kat sini dapatnya adalah 40 darjah. Dan seterusnya kita nak tengok macam mana nak dapat Y. Tadi kita dah kira X. Difahamkan dekat sini adalah 40 darjah. Sebab dia sama kaki. Sebab kat sini pun 40 darjah X kamu ni. Sini 40, sini pun 40. Jadi kamu nak dapat Y tu macam mana? Untuk mendapat nilai Y, kita guna hukum tangent yang mana kita belajar tadi. Daripada jejari ke garis tangent, nilainya adalah 90 darjah. Macam kat sini kan. Sini sampai sini 90 darjah. Jadi kat belah sini 40 dengan Y tu totalnya adalah 90 darjah. Mana saya nak buat Y ni? Kat mana? Kat sini je lah ya. Jadi nak tahu nilai Y. Y tambah 40 darjah sama juga dengan 90 darjah. Sebab dia adalah garis tangent. Nampak ni? Sini sampai sini. Di sini dengan sini total dia 90 ni. Sini pun sama 90. Nampak? Jadi sini pun 90. Jadi kita nak tahu Y sama juga dengan 90 darjah tolak 40 darjah. Kita dapat berapa? 50 darjah. Okay, Y kita 50 darjah. X kita 40 darjah. Okay. Maka kita guna ilmu tangent, kombinasi dengan sudut pedalaman segitiga. Dan juga kita belajar pasal sudut yang straight macam ni, nilai dia 180 darjah. Jadi ilmu yang form 1, form 2 yang belajar dulu kita pakai balik dalam tajuk tangent dalam bulatan ni. Jom kita tengok contoh soalan yang ketiga berkenaan dengan tangent. Baiklah, ini adalah soalan yang ketiga dan dalam soalan ni saya bagi satu bulatan, ada pusat, ada tangent yang panjang, A, B, C kan. Jadi soalannya sama juga, hitung nilai X dan Y. Dalam tajuk ni banyak hitung sudut sebenarnya. Jadi, kita nak tengok nilai X dulu. Macam mana nak tahu nilai X? Baiklah. Difahamkan gambar ni kita lihat. Ni adalah segitiga sama kaki ni. Okay, sama kaki. Kenapa? Dia punya panjang OB dengan BC ni sama. Jadi, dia adalah segitiga sama kaki. Maknanya, X ini dengan kat sini, dia sama saiz. Segitiga sama kaki. Macam ni lah. Macam ni contohnya. Gitu. Kat sini dia bagi 140. Sini, sudut sini dengan sini sama. Sebab dia sama kaki. Jadi, yang kita naknya sudut yang dekat area ni lah kan. X ni. Kat sini. Jadi, macam mana nak kira? Total sudut pedalaman ni adalah 180 sebenarnya. Jadi, kita tengok X. Ni pun X lah juga. Saya letak sini X, sini pun X sebab nilai dia sama. Nilai sini dengan nilai sini sama. Ni dengan sini sama. Ni dengan sini sama. Ni kat sini. Sama. Jadi sebab X juga sebab nilai dia sama. X tambah X. Tambah dengan 140 tu. Sama juga dengan 180. Sebab jumlah sudut pedalaman segitiga memang 180. X tambah X, 2X. Sama juga dengan yang ni kita pindah sebelah. Kita dapat 180 darjah tolak 140 darjah.
Dan kita dapat 80 tolak 40. Kita dapat 40 darjah. Ni kat sini ada 2x. 2 ni pindah sebelah. Ingat 2x ni darab tau. Pindah sebelah dia jadi bahagi. Dapat berapa? 20 darjah. Maka x yang check out ni nilainya adalah 20 darjah. Jadi kat sini kan berapa? Sini pun kira sebagai, saya conteng kat sini. 20 darjah juga. Baik. Boleh? Seterusnya kita boleh cari nilai y. Dia minta kita cari nilai y. Kat sini 90. Kat sini 20. Tang sini berapa? Kita jaya tengoklah yang ni. Yang ni, yang 140 ni untuk yang cari x je. Yang cari y dia tak payah tengok pun tak apa. Kita bayangkan satu segitiga yang besar ni. So, saya conteng kat sini lah contoh macam ni kan. Tu dia panjang gitu. Okay. Sini 90. Sini 20. Kat sini separuh tahu, separuh tak tahu. Ini saya tak tahu. Kita tak tahulah. Kita buat nilai P lah contoh Kita tahu. So, ini kalau ikut kat P ni ada Y ada 20 ya. Okay, jom kita cari dulu yang P ni lah dulu Macam mana cari? Total sudut pedalaman adalah macam mana kita belajar tadi 180 darjah. Jadi P tadi ni andaian kita tambah 90 darjah tambah dengan 20 darjah ni total dia 180 darjah. P sama juga dengan 180 darjah. Yang ni 2 ni kita tambah. Lepas tu kita pindah ke sebelah tau. Jadi kita jadi tolak. Sebenarnya tambah, tolak berapa? 110 darjah. Mana datang 110? Kita tambah dulu. 90 tambah 20 ni 110. Pindah sebelah. Jadi 110 lah tolak. Positif pindah sebelah negatif. Jadi P kamu ni serupa dengan 100 pula. 70 darjah. Boleh cek lah. 70 dah dapat. Tapi 70 ni adalah P, maksudnya semua daripada sini sampai sini. 70. Okay. Tapi kita nak apa? Y kan? Jadi Y tambah 20 darjah, dia kata 70. Kan? Jadi nak tahu Y sama juga dengan 20 ni pindah sebelah. 70 darjah ni tolak dengan 20 darjah. Y kamu sama juga dengan 50 darjah. Boleh? Okey, mudah tajuk ni. Dia tambah tolak, pusing sana, bagi sikit. Macam tu je lah. Cuma kena mahir guna yang hukum segitiga tu. Sudut-sudut yang kita dah belajar dulu tu. Itu kena mahir lah. Segitiga sama kaki, segitiga sudut tegak, hukum tangent. Itu nak pakai lah. Rasanya takat sini dulu kot video yang saya nak berikan. Saya ada lagi satu part tau video. Video tu saya nak cerita tentang 2 garis tangent tapi dalam satu bulatan. Dan juga ada sikit lah informasi tambahan berkenaan dengan tajuk bulatan. Itu adalah video terakhir bagi tajuk sudut dan tangent dalam bulatan tingkatan 3 ni. Nantikan video seterusnya. Salah dan silap saya mohon maaf. Salah silap mohon maaf. Boleh tengok balik video ni bagi betul-betul faham. Tengok video yang lepas untuk fahamkan dengan lebih mendalam tajuk ni. Nantikan video yang seterusnya. Kita jumpa lagi tau. Jangan boring Cikgu Aisyah channel. Bye-bye. Cikgu Aisyah channel.